Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang ketiga, anjuran Masjid An-Nur Temasya Glen Mary Shah Alam menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 52, membincangkan isu pengurangan atau penambahan pada ibadah. Soalan, bolehkah mengurang atau menambahkan sesuatu pada ibadah yang dilakukan? Ini isu yang akan dibincangkan bertitik tolak daripada bab yang ketiga. Ustaz Muhadhir menerangkan dua bentuk ibadah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau gagal difahami, seseorang itu boleh jadi akan membuat bid'ah yang sayyi'ah, perkara baharu yang buruk, yang tercela, yang berdosa dalam agama. Satu kemungkinan, satu risiko. Risiko yang kedua, dia akan menjadi terlampau strict, sehingga kan perkara-perkara yang bagus dalam agama pun dia larang juga. Dia kata ni tak boleh, ini sebab tak ada dalil, ini Nabi tak buat dan sebagainya. Jadi dua ekstrim. Satu ekstrim terlampau longgar, mereka-reka ibadah yang bukan-bukan. Satu ekstrim lagi terlampau strict, yang dah terpayung dengan dalil umum pun dia masih petikaikan juga. Kita tak nak jatuh pada salah satu dua ekstrim inilah. Maka kita kena faham dua bentuk ibadah ini. Kita refresh balik memori kita kuliah yang lalu. Ibadah ada dua jenis daripada sudut ini. Pertama, ibadah yang terikat, dan yang kedua, ibadah yang tidak terikat. Dua-duanya adalah ibadah, tetapi kesannya nanti akan berbeza. Ibadah yang terikat, kita kena buat sebagaimana ikatannya. Tak boleh kita buang ikatan dia. Contoh, ada ibadah yang terikat dengan waktu. Yang contoh paling mudah, solat. Kita nak solat luar waktu tak boleh. Belum masuk waktu, solat dululah, sekarang free. Nanti dah masuk waktu, nanti rasa macam sibuk. Kita semayang Zuhur misalnya, pukul 10 pagi, waktu free kita semayang dulu siap-siap. Sebab kita jangkakan lepas Zuhur kita sibuk. Tak boleh. Kerana sembahyang telah diikat dengan waktu.
Ataupun nak buat lewat lagi, sibuklah, nantilah lepas habis waktu zuhur nantilah baru sembahyang, tak boleh. Kalau boleh pun dengan kebenaran syarak, sebagaimana syarak membenarkan orang musafir jamak takdim. Jadi dia sembahyang asar belum masuk waktu zuhur dah sembahyang dah, itu boleh. Atau dia jamak takhir, dah habis waktu zuhur, dah asar dah baru dia sembahyang zuhur, itu dengan kebenaran syarak. Tapi kalau tidak, sembahyang kena ikut waktu. Puasa wajib mesti bulan Ramadan. Takdirlah bulan Ramadan tu musim panas, kita anjaklah buat bulan Rabiul Awal sebab sejuk sikit, tak boleh. Dia ada waktu dia. Begitu juga dengan haji, ada waktu dia, bila tarikh kita wukuf dan sebagainya. Ada juga ibadah yang diikat dengan tempat. Kalau solat fleksibel, bab tempat tidak masalah. Nak solat di Shah Alam boleh, nak solat di Johor Bahru boleh, bahkan nak solat di London, di New York, di Bangkok boleh, asalkan waktu sudah masuk. Berbeza dengan ibadah haji. Ibadah haji diikat dengan tempat. Hanya boleh kita tu haji ke Kaabah. Nak haji ke Madinah pun tak boleh. Jangankan haji di Pulau Pinang, macam yang dilakukan oleh golongan Taslim. Ada satu kampung namanya Kampung Seronok. Oh, seronok sungguh lah. Sembahyang pakai niat. Dah sembahyang ke bang? Dah, tak nampak pun. Oh, pakai niat je. Tapi yang tak sedap dia orang ni, makan betul-betul. Kalau makan pakai niat, jimat duit kita. Abang mesti belanja awak makan. Apa ni pinggan kosong? Abang niat je lah nak makan apa. Kan abang boleh pakai niat. Oh, tak ada dia. Makan betul-betul. Sembahyang je yang dia pakai niat. Nikah batin. Haji di Pulau Pinang. Itu tak boleh. Itu bid'ah sayyi'ah dalalah. Itu rekaan yang buruk lagi sesat. Kerana haji telah diikat tempatnya. Bahkan kalau kita dah pergi haji ke Mekah pun, tiba-tiba oleh kerana wukuf di Arafah tu terlampau ramai orang, jalan jam, kita pergi wukuf di Mina. Oh, Mina lapang. Saya itu hari berfikir di luar kotak. Think outside the box. Buat apalah kita nak bersesat-sesat di tempat orang ramai. Yang penting kita ibadah ikhlas kerana Allah. Jadi 9 Zulhijjah saya wukuf di Mina. Itu bukan berfikir di luar kotak. Itu berfikir di luar otak. Sebab kalau wukuf lain daripada Arafah, tidak sah haji. Ada yang diikat dengan bilangan, seperti bilangan tawaf, seperti bilangan rakaat solat. Ada orang dia menyangkakan diri dia pandai, tapi sebenarnya dia memandai-mandai. Bila kita terangkan kepada dia, dalam Islam ini asalkan baik boleh buat. Itu kaedah yang dipegang. Kata dia, oh kalau ustaz pakai asal baik boleh buat, bolehlah kita sembahyang subuh 4 rakaat. Sebab ustaz cakap asal baik boleh buat. Dah bang, asal baik dari segi syarak bang. Bukan asal baik ikut kepala otak kita sendiri. Kalau ikut kepala otak kita, 2 rakaat pun dah bagus, 4 lagi bagus. Tidak. Dari segi syarak, oleh kerana solat ini jenis ibadah yang diikat dengan bilangan rakaat, maka sengaja sembahyang subuh 4 rakaat itu tidak baik, haram, tidak sah, bid'ah sayyi'ah, lagi dalal. Ada yang diikat dengan cara, misalnya solat lagi, caranya kita itu selepas qiyam, baca Fatihah, kita rokok, iktidal, sujud. Saya nak buat lainlah pula hari ni, lepas qiyam saya sujud terus. Bangun daripada sujud nanti baru saya nak rokok. Tak boleh. Ada cara dia. Dan ada keadaan. Kalau solat keadaannya suci, keadaannya menghadap kiblat, keadaannya menutup aurat. Itu jenis yang pertama ya, strict. Memang kena follow ikatan dia. Kalau tidak follow, menjadi bid'ah, ibadah tidak sah. Ada orang pagi sibuk dia berzikir malam, berzikir siang, terpulanglah. Kecuali zikir yang Nabi SAW dah beritahu masa dia. Misalnya zikir lepas solat. Siapa yang berzikir macam ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah dan dijadikan perisai daripada syaitan. Jadi kita buatlah lepas solat. Begitu juga 2 waktu ini, ya. Maknanya lepas yang 10 kali tadi, selepas subuh dan lepas maghrib, usahakan untuk sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Apa makna dia? Ya Allah, jauhilah saya daripada api neraka. Yang ni buat lepas 2 waktu ni. Kenapa? Kerana Nabi SAW memberitahu, siapa yang menyebut Allahumma ajirni minan nar lepas salat subuh, takdirlah dia mati pada siang hari tersebut, tidak akan masuk neraka. Siapa yang sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas daripada salat maghrib,
Ditakdirlah dia mati pada malam tersebut juga tidak masuk neraka. Kalau kita tanya mungkin bunyi kasar. Tuan-tuan nak mati bila? Ui, apa ni tanya macam tu? Tak, maksudnya nak mati ni ada dua waktu je. Tak mati siang, mati malam. Kalau mati siang tak masuk neraka, mati malam tak masuk neraka, nak apa lagi? Hanya sebut Allahumma ajini minar 7 kali. 3 kali tak boleh ke Ustaz? Boleh. Tak sebut langsung pun tak apa, sunat kan. Tetapi rugilah. Kata sebahagian guru-guru kami, pintu neraka ada 7. Kalau kamu sebut 3 kali, Allah tutup 3 pintu, lagi 4 tunggu, kan tak selesa. Macam tu. Tapi kalau zikir umum, kita pulang. Bila-bila masa kita boleh. Begitu juga dari segi tempat. Kita nak berzikir di rumah boleh, di masjid boleh, bahkan dalam kereta boleh. Mungkin orang KL sesuai. Orang Lembah Kelang ni sebab selalu jam, rupanya dalam kereta tu kita boleh banyak berzikir. Kalau istighfar tak berapa kali kita dapat. Kalau selawat banyak mana kita dapat sementara nak lepas jam. Jadi tak ada masalah. Kalau solat fardu kan nak kena cari tempat dia. Kalau solat sunat boleh dalam kenderaan. Kemudian bilangan. Bilangan ikutlah kemampuan kita. Cuma zikir ini kalau boleh ikut kemampuan lah. Bimbang takut lebih sangat, baru nak berubah dah bantai zikir beribu-ribu. Itu kadang orang kata tobacco views. Kenapa dia tu lain macam? Gila isim kata dia. Apa dia gila isim? Isim tu nama. Jadi tak tahan dengan kemampuan. Bukan zikir tak bagus. Macam ubat bukan tak bagus. Tapi kalau overdose kan bahaya. Sebab itu ada orang nak berzikir, dia cari syekh yang mursyid, minta bimbingan. Jadi syekh tu tengok, dia ni baru nak berubah. Kata dia, tak apalah. Kamu banyak-banyak istighfar dululah. Banyak-banyak selawat dululah. Nanti baru dah disuruh zikir 100 kali sehari. Nampak dah bagus, nanti kamu tambahlah zikir 300. Ini bukannya maknanya Nabi suruh begitu, tapi mengambil iktibar bahawa manusia ni dia berubah secara tadarruj, gradual. Kalau secara drastik ada risiko. Tapi secara umum sebenarnya bilangan itu terpulang kepada kemampuan masing-masing. Jadi selawat juga sama ya. Tak betul kalau orang pertikaikan selawat selang tarawih. Kerana kata dia Nabi tak buat, tak ada dalil. Tak perlu. Kerana selawat dalil umum. Ya, nanti tak percaya, tunggu khutbah kedua. InsyaAllah khatib tidak akan meninggalkan membaca dalil selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sallu wa sallimu ni dalam bahasa Arab dipanggil fi'il amar. Diperintahkan kita. Bahkan ini perintah yang paling istimewa dari segi sebutan. Kita disuruh solat, kita disuruh haji, kita disuruh puasa. Tidak ada perintah yang Allah mulakan dengan Allah dan malaikat dulu. Selawat saja yang Allah mulakan, Allah sendiri berselawat ke atas Nabi SAW. Berarti Allah merahmati, memberkati Nabi SAW. Demikian pada malaikat, barulah Allah datang ke perintah, wahai orang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam. Ada Allah tetapkan tak bila? Tak ditetapkan. Bahkan Nabi SAW bersabda, kalau lebih banyak lebih baik. Berarti selang-selang tarawih itu termasuk waktu selawat. Tidak perlu dalil khusus. Selang tarawih hendaklah kamu berselawat. Dan ini sikap salafus soleh. Salafus soleh benda yang fleksibel, mereka tidak strict. Salafus soleh di Makkah, selang-selang tarawih, kan tarawih ini 20 rakaat. Maksud tarawih itu adalah jamak plural kepada tarwihah. Tarwihah maknanya waktu rehat. Kerana dahulu mereka tarawih baca surah panjang-panjang. Jadi habis 4 rakaat tu rehat dah dulu sekejap. Tapi oleh kerana salafus soleh ni kecintaan kepada ibadah tu tinggi, waktu rehat pun mereka tak nak isi kosong macam tu. Kita kalau waktu rehat kita cek WhatsApp, kita surf Facebook, kita nyembang, ya. Kita bukan malas ibadah, kurang rajin. Makanya salafus soleh selang tarawih apa yang mereka buat? Mereka tawaf sunat. Maka apabila sampai berita itu kepada salafus soleh di Madinah, ada rasa cemburu. Ini cemburu yang baik. Bukan dengki ya. Cemburu maknanya saya pun nak banyak ibadah macam dia lah. Okay. Tapi nak tawaf tidak boleh. Kerana tawaf mesti keliling Kaabah. Dan Kaabah hanya ada di Makkah. Jadi orang Madinah buat apa? Sementara mereka tunggu tarawih didirikan, mereka akan melaksanakan solat sunat 4 rakaat. Yang ringan-ringan lah ya, 4 rakaat. Jadi ada 4 kali break, 4 rakaat berarti 16 kali, 16 rakaat. Sebab itu ada satu pandangan dalam mazhab Imam Malik
mengatakan solat tarawih 36 rakaat. Kerana Imam Malik adalah satu mazhab yang berpegang dengan amal ahli Madinah. Amalan ahli Madinah pada masa itu dianggap oleh Imam Malik sebagai sumber hukum. Apa logik dia? Logik Imam Malik adalah orang Madinah pada masa itu kalau mereka beramal, pastilah mereka itu mengambil daripada generasi sebelumnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna riwayat dengan perbuatan kata Imam Malik. Tapi itu tidak diterimalah oleh mazhab lain. Kerana mazhab lain kata yang jadi dalil itu Quran, sunnah, ijma', qiyas, amalan penduduk mana pun tidak jadi dalil. Itu berbeza pandangan. Yang penting salafus salih fleksibel. Pada waktu sedang tarawih tu terpulanglah kamu nak tawaf sunat terpulang, tak perlu dalil khusus. Kamu nak sembahyang sunat mutlak silakan, tidak perlu dalil khusus. Jadi kita ini nak tawaf sudah memang tidak boleh kerana kita di sini nak sembahyang tu yang 20 tu pun jenuh nak habiskan, nak tambah lagi 16 tidaklah. Jadi yang ringan tapi pahalanya besar, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, Allah selawat dengan selawat itu 10 kali kepada dia, maka itulah kita itu berselawat. Tak nak pun tidak mengapa, boleh gantikan dengan ibadah lain, ya, istighfar. Ada juga setengah tempat saya perhatikan baca qul huwallah 3 kali, mungkin ambil tafaul bahawa qul huwallah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Maka baca 3 kali seolah-olah fadilatnya macam satu Al-Quran, begitu. Jadi tidak ada satu rigidity ya, dalam ibadah yang tidak diikat ini. Cara terpulang, nak berzikir sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, sambil baring boleh, tapi raikan kesesuaian lah. Misalnya kadang-kadang orang pelik, apa ni zikir berdiri ni ajaran sesat ke? Tidak. Dalam Quran puji, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang zikir akan Allah Ta'ala hal keadaan berdiri Allah puji, hal keadaan duduk Allah puji, hal keadaan berbaring juga Allah puji. Tinggal lagi kalau kita buat tidak ikut kesesuaian boleh menjadi tohmah. Bayang sajalah kalau imam kita lepas salat jemaah nanti baring dia subhanallah, subhanallah kan. Kecohlah makmum 2 minggu, apa hal lah imam ni. Padahal kalau di rumah tak ada isu pun. Balik kerja penat baring sambil berzikir. Tetapi ini soalan dia. Bolehkah mengurangkan atau menambahkan sesuatu pada ibadah? Jawapan ada perincian. Bukan boleh begitu saja atau tak boleh begitu saja, tidak. Ada keadaan boleh, ada keadaan haram. Baik. Dah dilihat dalam beberapa segi. Kalau pengurangan tidak boleh. Kerana kurang tu maknanya syarak dah tetapkan. Puasa misalnya sebulan bulan Ramadan, kita nak puasa half saja tak boleh. Kalau syarak tidak tetapkan, tidak timbullah isu pengurangan. Pengurangan ni kalau ada penetapan. Kalau tidak ada penetapan, orang tidak panggil kurang. Betul kan? Nah, tapi kalau pengurangan, berarti syarak telah tetapkan sesuatu bilangan, kita kurangkan. Tidak boleh. Contoh, kita nak rakaat zuhur jadi 3 saja. Ataupun puasa jadi separuh bulan saja. Atau tawaf kita nak tawaf 3 kali saja. Atau jamrah kita lontar 1 jamrah saja, tidak mahu lontar 3-3. Ataupun rukun solat, kita tak payah rokok lah hari ni, cepat sikit ya. Kita terus sujud senang, laju nak masuk kerja pun cepat sikit. Tak boleh. Yang namanya mengurangkan lain daripada yang telah ditetapkan, hukumnya haram dan ibadah menjadi tidak sah. Adapun penambahan itu kena bagi kepada 2 jenis ya. Ada penambahan dalam ibadah internal, ada penambahan ke atas ibadah. Ibadah tu dah complete tapi kita tambah lagi eksternal ya. Jadi addition ni ada 2 jenis, satu internal dalam ibadah tu sendiri ditambah, satu lagi eksternal. Kalau yang internal dilarang sama sekali. Contohnya apa? Kita pergi tambah rokok dan sujud. Tak puas pula rasa rokok sekali. Bang, lepas i'tidal tu rokok lagi sekali. Bukan ada ke Ustaz? Itu lain. Itu solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana memang sudah rokok, i'tidal, nanti rokok lagi. Tapi kalau yang solat biasa tak boleh. Nak tambah sampai jadi 4 rakaat jadi subuh 4 rakaat tak boleh. Zuhur buat 8 tak boleh. Ataupun menambah bilangan tawaf dan sebagainya. Kecuali kalau tawaf sunat itu lain. Tawaf yang tu 7 kali saja round dia. Sementara penambahan yang eksternal, yang ibadah dah komplit, tapi kita buat ibadah yang tambahan, terbagi 2. Ada yang dilarang juga.
Tak boleh juga. Contohnya, buat solat sunat selepas daripada subuh dan asar. Ini ayat yang tercetak tapi kurang jelas. Bukan makna lepas subuh tak boleh sembahyang sunat. Bukan makna lepas asar tak boleh sembahyang sunat. Bukan. Maksud Ustaz Mahathir adalah lepas kita dah selesai solat fardu subuh, lepas kita dah selesai solat fardu asar, kita nak buat solat sunat, boleh atau tidak? Dilarang. Tak boleh. Kerana itu waktu ada nas yang melarang. Waktu dipanggil waktu karahat. Habis saya nampak ada juga orang buat, husnuzan kita dengan dia adalah dia buat solat qabliyah yang dia tak sempat buat tadi. Kerana waktu solat sunat qabliyah ni bermula daripada masuk waktu sampai habis waktu. Jadi qabliyah, ideally qabli itu maknanya sebelum, kita buat sebelum lah. Sebelum solat fardu subuh kita sembahyang dulu sunat dia. Lepas solat subuh tidak ada sunat lagi. Tapi hamba Allah ni lambat. Sampai-sampai masjid orang dah solat lah. Oh, yang tadi dibuat lepas solat. Itu husnuzan kita kepada orang yang buat solat selepas subuh. Tapi kalau dia kata tak ada, saya saja solat sunat mutlak, kena bagi tahulah. Lepas subuh dilarang. Lepas solat asar juga dilarang. Kecuali solat sunat yang bersebab sebelum. Seperti dia dah sembahyang asar, tapi dia nak sembahyang maghrib tu dia datang masjid awal. Dia masuk masjid, itu sebab. Untuk apa? Untuk tahiyatul masjid. Untuk solat sunat tahiyah, memuliakan masjid. Oleh kerana sebab datang dahulu, maka dibenarkan. Tapi kalau sebab yang kemudian saja nak buat solat orang nak minta istikharah, nak kahwin dengan siapa, ada 2 calon. Jangan buat lepas asar. Jangan buat lepas solat subuh. Kerana itu sebab yang kemudian. Yang diberi pengecualian tadi sebab yang dahulu. Baik. Jadi itu yang tak boleh ya. Adapun yang penambahan yang eksternal yang dibolehkan, misalnya membanyakkan zikir atau doa melebihi yang maksur yang datang terus daripada Nabi SAW. Antara yang maksur daripada Nabi SAW, istighfar 3 kali ya, lepas solat jangan tinggalkan. Lepas solat pula istighfar, patut lepas bermaksiatlah istighfar. Solat kan ibadah, bahal pula nak istighfar lepas buat ibadah. Ya, ibadah. Pastikah ibadah kita itu sempurna? Mungkin ada kurang sana sini, ada mungkin bahkan tertinggal rukun, ya, mungkin ada ini tak khusyuk. Jadi ada dosa zahir, ada dosa batin, maka kita istighfar. Moga-moga dengan istighfar kita itu, walaupun ibadah kita tidak sempurna, tapi dengan rahmat Allah, Allah mengampunkan dan memaafkan. Baik, kalau salat sunat qada hukumnya wajib, maka kalau ikut dalam mazhab kita agak strict ya. Solat qada kerana ditinggalkan dengan sengaja, yang itu kita kena gunakan sepenuh masa. Yang kosong lah, masa makan lah, masa tidur lah, masa buang air lah. Tapi lain daripada itu, kita kena try our best untuk habiskan qada kita. Jadi termasuklah lepas daripada asar tadi, kita masih boleh buat solat qada. Yang dilarang tu solat sunat mutlak semata-mata, atau solat sunat yang bersebab, yang sebabnya kemudian. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tidak ada masalah. Ada orang agak sensitif ya. Saya kembali pada masalah zikir yang maksur tadi, istighfar. Antara yang maksur adalah baca ayat kursi, iaitu fadilatnya tidak memisahkan dia antara dia dan syurga melainkan mati. Maknanya besar ya, ganjarannya syurga. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yang ini kadang-kadang imam zaman moden dah tak mau buat. Padahal pahala besar. Ya, Allah akan ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa kita banyak. Kalau kita hutang banyak, tiba-tiba kita buat satu benda yang mudah, bank kata kita tak payah bayar hutang. Mau kita? Hutang 300-400 ribu, bank kata tak payah bayar. Tapi penyangan-angan je lah. Bank RM3 boleh minta. Kan? Tapi dosa ni lebih berat pada hutang. Maka kalau dengan 33 Allah ampunkan, jangan tinggalkan. Kadang-kadang imam bagi alasan, kita nak cepat Ustaz, kita ada program lain. Kalau nak cepat, ringkas-ringkaskan yang tidak warid, seperti berdoa. Memang berdoa lepas solat tu mustajab, ringkaskanlah.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Yang pendek-pendek kita utamakan zikir terlebih dahulu. Kerana Nabi SAW beritahu orang yang disibukkan dengan zikir daripada berdoa, Allah beri kepada dia lebih baik daripada orang yang berdoa. Dia tak berdoa tu bukan sengaja, tapi dia sibuk dengan zikir. Allah beri lebih baik daripada orang yang berdoa. Baik. Jadi okey, apa kata kita dah buat yang warid, kita nak baca Fatihah. Yang ni kadang orang kata tak boleh, tak ada dalil, tak ada masalah. Kerana Fatihah ni bila bahasa boleh kita amalkan. Dan sebagai penutup, kerana waktu sudah nak hampir Jumaat, Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri yang menjadi idola kepada golongan yang suka bertikaikan amalan ni, beliau mengamalkan membaca surah Al-Fatihah lepas daripada solat subuh berulang kali sampai terbit matahari. Dan itu memang tidak ada dalil. Tapi tak masalah. Anda baca Quran ni bila-bila masa. Nak ulang banyak mana pun tidak ada halangan. Ya. Jadi ini yang perlu kita fahami. Next insya-Allah di muka surat 53 kita cuba memahami kaedah yang menyebutkan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah adalah terhenti, yakni terhenti pada dalil. Kaedah ini benar tetapi disalahfahami oleh sebahagian umat Islam sehingga kan ini dilarang, itu dilarang dengan menggunakan kaedah ini. Jadi salah guna itu yang kita nak cuba elakkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhillil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.